kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri yang membuat kenyataan bahawa parti-parti daripada Semenanjung tidak layak untuk memerintah negeri di Sarawak ini. Saya bagi mewakili pimpinan PAS mengingatkan Najib dan juga timbalannya dan Barisan Nasional, kalau kita perhatikan semua yang bertanding khususnya daripada PAS, calon-calon Parti Islam Malaysia PAS adalah anak watan negeri Sarawak ataupun yang telah bermustautin di sini. Tidak timbul mereka yang bertanding di Dewan Undangan Negeri ini orang luar. Maka Pakatan Rakyat dalam muafakat politik kami mengingatkan juga bahawa tidak timbul isu Semenanjung mahu menawan Sarawak. Sebab kalau benarlah dia faham apa slogan dia dengan Satu Malaysia itu, dia tahu bahawa negara kita ini satu persekutuan Malaysia. Jadi dia sengaja menggunakan isu ini ketika dia negara itu adalah baik bagi dirinya. Usaha Najib untuk sekali lagi menipu rakyat dan pengundi Sarawak ini dengan kononnya menyebutkan bahawa Ketua Menterinya bersedia untuk meletakkan jawatan. Justru kerana terlalu lama, 30 tahun lebih, beliau yang telah memerintah negara ini dan telah pun nyata dengan laporan-laporan yang dibuat bahawa hampir seluruhnya kekayaan negara ini dibolut secara rakus, bukan hanya oleh dirinya tetapi suku sakatnya, abang, adik, ipar, menantu, segalanya yang telah seperti mana kita sebutkan dalam sidang-sidang akhbar yang lain. Maka amat wajar untuk Najib dan pimpinan Barisan Nasional kalau berani menyatakan siapa penggantinya Taib Mahmud dalam waktu yang terdekat ini. Kalau benar-benar beliau mahu untuk menukarkan Ketua Menterinya ini, ataukah sebaliknya ini adalah mainan Najib, ataukah juga ia merupakan satu mainan pimpinan Barisan Nasional yang lain, termasuklah timbalannya dan juga Taib Mahmud itu sendiri, untuk akhirnya menjejaskan dan undermine, sabotage pimpinan Najib itu sendiri dengan kekeliruan dan kecelaruan rakyat hari ini. Dengan kata lain, yang menyebabkan Najib terpaksa berkampung, turun sampai ke garis penamat di pilihan raya 16 April ini. Tak pernah kita tengok seorang Perdana Menteri yang punya kesibukan sudah berulang kali di negeri Sarawak ini. Dan ternyata jelas bahawa Najib amat tergugat dengan bukan saja serangan daripada Pakatan Rakyat, tetapi mungkin juga sudah gigauannya tentang apa yang mungkin disangka sebagai sabotage daripada barisan dan parti-parti dalam barisan itu sendiri. Ini saya kira adalah dua isu yang besar yang kita ingin sebutkan pada pagi ini. Dan akhir sekali, isu satu lagi apa tadi? Isu akhir, infrastruktur ni telah kita sebutkan. Ini amat malang lah. Amat malang kalau boleh saya sebutkan, setelah 30 tahun pemerintahan di bawah Taib Mahmud, kalau boleh saya sebutkan secara lebih spesifik, 70% daripada warga Rumah Panjang tidak punya bekalan air bersih. 70%.
70% juga tidak punya bekalan elektrisiti, bekalan elektrik 24 jam. Bermakna mereka bergantung kepada generator. Dan 50% daripada warga Rumah Panjang masih terperangkap dalam kepompong kemiskinan tegar, hardcore poverty, hardcore poor, dengan pendapatan kurang daripada RM520 sebulan. Nah, negeri yang merupakan negeri terkaya, apabila Taib Mahmud menyebutkan dalam waktu yang terdekat 2020 rakyat Sarawak akan menjadi kaya, jelasnya rakyat Sarawak dalam pilihan raya ini akan menyatakan yang kaya itu adalah Taib Mahmud dan suku sakannya. Dan rakyat akan membuktikan bahawa mereka menolak segala janji manis Taib Mahmud ini, khususnya kerana meminggirkan mereka dan memangsakan mereka. Setelah 3 dekad pemerintahan beliau, mereka tidak mahu digula-gulakan dengan janji manis ini. Saya rasa inilah antara 3 perkara penting yang kita akan terus membuat pencerahan minda rakyat Sarawak, ya, dan sekaligus memerdekakan jiwa mereka untuk berani membuat perubahan dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 16 April. Itu dulu, dan kita buka untuk rakan-rakan media membangkitkan apa juga isu-isu yang telah dilalui dalam 4 hari, ya, dan mungkin sudah dan mau sambut terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya ingin menyambung sikit kenyataan ini. Apabila Perdana Menteri menyebut bahawa PAS tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Kenyataan ini dibuat di Benting Maru, dan Datuk Seri Najib kata bahawa bila PAS tak bersetuju dengan pembentukan Malaysia yang dalamnya ada Sabah, Sarawak dan Singapura, maknanya satu masa dulu PAS tidak mahu Sarawak ini duduk dalam Malaysia. Barangkali dengan itu PAS tidak sesuai untuk berjuang di Sarawak. Itulah maksudnya. Suka untuk saya menyebutkan bahawa kalau kita tak setuju dengan pembentukan Malaysia, masakan kita masuk ke Sarawak, masakan kita masuk ke Sabah, ialah pada masa perbahasan berkenaan dengan pembentukan Malaysia itu, tentu kita ada pro and con. Jadi mungkin ada perbezaan pendapat pada waktu itu. Tapi bila keputusan kerajaan telah menerima Sabah dan Sarawak dan Singapura, maka kita sama dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Dengan itu kita bersama Sabah dan Sarawak, maknanya kita tidak membuatlah satu kelompok bola haluan kiri untuk menentang pembentukan Malaysia. Maknanya kita bersama bersetuju dengan pihak kerajaan untuk bersama dengan Sabah dan Sarawak. Tapi saya rasa dosanya lebih besar lagi, iaitu apabila pembentukan Sarawak itu terdiri daripada Sabah dan Sarawak dan Singapura, kerajaan UMNO Barisan Nasional yang membuang Singapura. Saya rasa itu lebih berdosa lagi sebenarnya. Itu lebih, tanggungjawabnya lebih besar lagi dibandingkan dengan perbezaan pendapat berkenaan dengan isu dari Sabah dan Sarawak. Itu sedikit sebanyak dan kerana itu saja saya sentuh sikit. Saya duduk di Sadung Jaya. Sadung Jaya lebih kurang 1 jam daripada Kuching ini. Kalau lalu peri lah 1 jam. Tapi di Sadung Jaya ni tak ada bekalan air. Saya tinggal di sana, kita keputusan air di situ. Jadi bagaimana negeri kaya sekaya Sarawak ini yang telah lebih 40 tahun duduk dalam Malaysia, tapi mereka tidak dapat bekalan air bersih. Saya duduk di masjid, di surau, semua tak ada air. Jadi kami ni nak terjun sungai je, sungai pun tu. jadi ini satu kesempitan dan bekalan elektrik juga menjadi masalah. Malam tadi kami ada satu program bersama dengan program-program kami di Sadung Jaya. Pukul 10 tak ada elektrik. Bila kami tutup majlis tu, ada pula bekalan elektrik. Jadi kita pun tak tahulah bagaimana cara kata. Tapi di kawasan Iban pula kita tengok, kawasan Iban
baru 2 alam lepas baru masuk belakang elektrik. Kalau tidak ada pilihan raya Sarawak, saya kira belum tentu lagi bukan elektrik itu akan masuk. Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh grassroots. Dan bila kita berjumpa dengan anak-anak muda belasan tahun, awal 20-an, mereka memerlukan pusat-pusat permainan, pusat-pusat sukan yang banyak, seperti futsal, seperti court badminton dan sebagainya. So semua kemudahan ini sangat minimum sangat. Maknanya di kawasan-kawasan ini sangat minimum, walaupun mereka berada di Sadong Jaya, maknanya tidak jauh daripada Kuching. Mereka memerlukan kemudahan tersebut, tapi mereka tidak memperolehi seperti mana rakan-rakan mereka yang berada di Semenanjung. So ini saya kira menjadi satu kegelisahan kepada anak muda. Mereka mahu sama kemudahan yang diperolehi oleh rakan-rakan mereka di Semenanjung, dan mereka tidak memperolehi. Saya balik kepada apa yang disebut oleh doktor tadi, maknanya ada masalah dari segi pengagihan kekayaan itu dalam negara kita. Walaupun negara kita, negeri Sarawak ini kaya, bagaimana kekayaan ini tidak boleh diagihkan dengan sama rata di peringkat bawah.